wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Asas pertama di dalam perbicaraan, 10 asas yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, iaitulah 40 asas agama. Maka 10 daripada 40 itu ialah 10 asas akidah. Maka daripada 10 itu ialah asas yang pertama ialah membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu ialah perbicaraan perkara-perkara yang bergantung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yani live kita rekam. Maka kata Imam Ghazali, kami memulakan perbicaraan, yakni perbicaraan ini dengan mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mana? Allah yang memperkenalkannya kepada hamba-Nya. Maka Allah lah yang memperkenalkan diri Dia kepada hamba-Nya melalui kitabnya. Maka Allah memperkenalkan kepada hamba Dia melalui kitabnya, yakni Al-Quran yang diturunkan di dalam bahasanya, yang diutuskan kepada manusia, yang diutuskan melalui para rasul kepada umat manusia. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan ajaran kepada para rasul. Di antara ajaran yang utama iaitulah supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wajtanibut taghut, dan juga menjauhi daripada taghut. Apa taghut? Ma siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lain pada Allah Subhanahu wa taala taghut. Maka kita duk sebut dalam lafaz mula-mula kita nak berzikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Mana i'lam? Apa makna i'lam? Utlubu hatta ta'alam. Tuntutlah oleh kamu sampai kamu ketahui. Makna di sinilah makna kena yakin. Dalam bab tauhid ni tak boleh takat zon. Zon tak boleh. Fiqh boleh takat zon. Tapi tauhid kena sampai kepada martabat yakin. Tak sampai martabat yakin, tak sah iman kita. Sebab itu dituntut kita kena belajar. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal Allah SWT. Mengenal Allah Ta'ala ni ialah mengenal hukum sifat yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan zat Allah Ta'ala. Bukan kenal Allah Ta'ala macam kita nak kenal hak baharu ni, hak makhluk baharu ni. Kerana memang mustahil kita nak kenal Allah SWT macam mana kita kenal baharu. Kerana Allah SWT bersalahan dengan yang baru. Tak lagi kita cerita. Baik, maknanya utlubu hatta ta'allam, tuntutlah oleh kamu. Makna yang alam.
utlubu hatta ta'allam. Tak makna i'lam. Tuntut oleh kamu sampai kamu mengetahui la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang bersifat dengan segala sifat uluhiyah illallah, melainkan Allah SWT saja. Lain pada Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat uluhiyah. Sebab itulah kita tengok berlakunya manusia mensyirikkan Allah SWT ni kerana tak kenal Tuhan. Dia masuk istana, dia tengok orang terpakai dengan ada pangkat-pangkat. Ampun tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Dia pergi dekat pengawal, dia tak kenal. Dia pergi terus ampun dekat pengawal tu, padahal kawan tu penjaga pintu. Tak kenal punya pasal. Ni jadi duk sembah batu, duk sembah berhala, duk sembah yang tu, duk sembah yang ni. Persembah dewa-dewa. Sembah maknanya syaitan yang merupa macam dewa-dewa ni. Tak kenal, tak kenal. Nampak tak? Tak kenal apa? Tak tahu hukum-hukum ketuhanan. Bukan nak kenal kita macam kenal baru. Apa raja kata ni? Raja tak murka ke kalau kita pergi buat sembah kat pegawai dia? Pasal kawan tu menjaga pintu. Ataupun masuk ke dalam lagi, bendahara. Hidup bendahara, ampun tuanku, tapi tabal, apa nama orang yang tak patutnya ditabal menjadi raja. Tak boleh marah ke raja. Itu punca dia. Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak betul. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Lain pada Allah tu Tuhan palsu, Tuhan yang didakwa. Sebab tu tak boleh kita kata tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tuhan saya, habis Tuhan orang lain tu berlainan dengan Tuhan saya. Tuhan saya kata jangan main. Sebab tu kita tak mahu kata macam tu. Kita nak kata Allah je. Kita Allah. Sebab Allah saja Tuhan, lain pada Allah bukan Tuhan. Lihat Allah, lain pada Allah tu Tuhan yang didakwa. Tuhan yang palsu, Tuhan yang diangkat, Tuhan yang didakwa. Yang hanya bersifat dengan sifat uluhiyah oleh Allah SWT sahaja. Lain pada Allah tu bukan Tuhan. Tu makna la ilaha illallah, Allah jua Tuhan. Sebab tu kita duk zikir ni, dia buat tahlil apa semua tu, kita kena tahu. Baca Quran tak tahu makna pun dapat pahala, tapi zikir tak boleh, kena tahu. La ilaha illallah, maknanya Allah saja Tuhan. Makna la ilallah, makna ringkas ialah Allah saja Tuhan. Ya. Allah yang memperkenalkan kepada hambanya, memperkenalkan diri kepada hambanya melalui kitabnya, kitab Allah Ta'ala, mengikut bahasa-bahasa yang diturunkan kepada para nabi, para anbiya, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Quran. Allah itu esa. Pertama tentang zat Allah Ta'ala, Allah itu esa ataupun wahid pada zatnya. Tiada sekutu, tiada syarik baginya. Dan ini maknanya dalam perbahasan ini, zat Allah ialah zat yang maha esa. Zat Allah Ta'ala itu tunggal, fardun, tidak ada yang seumpama dengan dia. Allah itu tempat pergantungan, samad, iaitu tidak ada dapat yang menandinginya. Allah Ta'ala itu as-samad, tempat tumpuan hajat. Allah itu esa dan diagungkan, mutawahhid, tanpa ada yang dapat menyamai kedudukan. Sebab itulah Allah SWT menurunkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, dia Allah Ta'ala itu
ialah Tuhan yang satu, Ahad. Allah bersifat dengan sifat ahadiyah. Sifat ahadiyah ni iaitulah sifat kesendirian zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan segala sifat kamalan. Sifat ahadiyah. Mana zat Allah SWT itu yang maha tunggal. Waktu tidak ada seperkara, semua tidak ada. Sebelum ada azali lagi, maka Allah dipanggil Ahad. Zat yang tunggal, yang bersifat dengan segala sifat ketunggalan. Sebab itulah Nabi SAW ditanya, ya, kenaan dengan Allah. Seorang Badui bertanya, kana Allah wala syai'a ma'ahu. Adalah Allah dia, Allah Ta'ala itu tidak ada yang bersama dengannya oleh sesuatu. Tak ada. Allah ada, lain tak ada, tak bersama dengan dia. Ya. Wa huwa al-ana kama kan. Dia Allah Ta'ala lah ni dulu tu hak tu lah. Tidak ada yang mengurangi sedikit pun. Cumanya makhluk tidak ada. Waktu mana Allah SWT sahaja ada tu dulu dipanggil Ahad. Sebab tu ulama membeza. Ada ulama kata sama saja, wahid dengan Ahad ni sama makna. Tapi ada ulama mengatakan tak sama. Ahad dengan wahid lain. Wahid kena kepada sifat, Ahad kena kepada zat. Mana zat yang kesendirian, yang bersifat dengan segala sifat kamalat. Waktu tidak ada apa perkara, maka Allah SWT itu bersifat dengan sifat ahadiyah. Zat yang tunggal, yang tidak ada, maknanya yang tidak bersifat dengan segala sifat-sifat, ataupun yang tidak bersama dengannya, dengan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah SWT itu wajibal wujud. Wajibal wujud, wajib ada. Allah Ta'ala tu wajib ada. Kita ni pun ada juga. Tapi kita ni juga mana? Kita ni duduk tang jaizat, jaiz, bukan wajib. Ada kita, hukum dia harus. Pasal apa kita harus? Kita ni mungkin ni boleh ada, boleh tak ada. Hukum dia harus. Kewujudan Allah Ta'ala ni, wujudullah adalah wajibal wujud. Wajibal wujud, wajib wujud Allah SWT. Kita ni harus ada. Boleh ada, boleh tak ada. Ya Allah Ta'ala tentukan buat kita bagi ada, Allah Ta'ala buat kita bagi ada. Kalau Allah Ta'ala tentu kata kita tak ada, kalau umpama macam orang tu kahwin, tak ada anak, Allah Ta'ala tentu kat dia tak ada anak, walaupun dia pun berkahwin. Buat cek sama-sama, orang kata subuk, belah laki pun subuk, belah perempuan pun subuk, tidak ada apa cedera, tapi tak ada anak. Kerana Allah Ta'ala maknanya yang menentukan. Mungkin nak buat ada ke tak ada ke. Mana kita ni, sewaktu kita tidak ada ni, hukum dia mungkin. Contoh lagi nak menghampirkan faham lagi, saya ada anak, saya tak ada cucu kan. Cucu bagi saya tu mungkin. Boleh Allah Ta'ala nak buat cucu bagi saya, boleh Allah Ta'ala tak mau buat cucu bagi saya. Hukum dia mungkin. Nampak? Makna kewujudan cucu bagi saya ni, hukum dia harus. Harus, boleh ada, boleh tak ada. Alam ni semua ni hukum dia harus, boleh ada, boleh tak ada. Allah Ta'ala tu wajib, wujud dia wajib. Nampak tak? Sebab itulah hukum kita ni baru, kita baru ada. Allah ada, Allah Ta'ala wujud. Allah Ta'ala mawujud. Mawujud ni bukan diadakan. Allazi wujida, yang didapati, yang kita dapati kewujudannya Allah Ta'ala kan? Sebab itulah apa dia dalil, apa dia tanda di atas kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah baharu sekalian alamin. Al-alamu hadisun. Alam itu hukum dia baharu.
kullu hadisun mutaghayyirun, tiap-tiap yang baru ni menerima perubahan, berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan, daripada tak ada kepada ada, duk ada buat belah tak ada pula, daripada muda kemudiannya bertukar jadi tua lah. Bertukar, hukum dia berubah, menerima perubahan. Nampak baju ni nampak color sama ya, lama-lama tak tengok, Allah lusuh lah. Dia berubah, setiap masa dia berubah. Kita tengok pokok tu mula-mula hijau muda, kemudian bertukar menjadi hijau tua, bertukar menjadi warna kuning, bertukar menjadi warna coklat. Nampak tak? Perubahan tu berlaku. Dia tak boleh kekal. Yang katakan maknanya alam ni tak boleh kekal dalam dua masa, dia mesti berubah. Cuma perubahan dia tu seni, kita tak pasal. Anak kita tak tengok tu, tak tengok anak menakan kita lama-lama, oh besar lah kan. Pasal dia berubah. Dia berubah. Lama tak tengok, hampir tua dah. Janggut pun berubah dah. Tua dah, berat perubahan. Jadi perubahan tu siapa yang duk berubah dah? Siapa yang duk buat? Siapa yang duk siapa dia yang duk buat bagi jadi daripada hijau muda pergi hijau tua? Mana pergi hijau muda, mana pergi hijau tua? Dari hijau muda pergi hijau tua pergi kuning pergi coklat, mana pergi warna tu? Siapa yang duk buat tu? Tentu ada yang mengubahnya, iaitu Allah SWT. Kita masuklah rumah dan nasi duduk panas lagi, maka kita kata mesti ada tukang masak nasi. Mana boleh nasi ada dengan sendiri, mesti ada tukang masak nasi. Kita pergi cari dapur, cari tak ada di dapur, cari di luar. Mana dia orang masak nasi ni? Nasi ada, mesti ada orang masak nasi. Mustahil ada nasi tanpa ada tukang masak nasi. Masuk dalam hutan, jumpa taik rimau. Buat tak rimau, mesti ada rimau ni. Apa dia hujah kita kata ada rimau ni? Ini taik rimau ni, ni tapak rimau ni. Dua ada, tentu ada rimau. Bila ada rimau, kita pun takut dapat taik rimau. Ada, maknanya alam ni sudah tentu ada yang buat dia. Mana boleh alam ni jadi dengan sendiri? Ada kerusi, mesti ada tukang buat kerusi. Ada nasi, mesti ada tukang masak nasi. Mustahil ada nasi tanpa ada tukang masak nasi. Jadi sudah tentulah maknanya akal kita mengatakan bahawa adanya alam ini ada tukang buat dia, ada yang menjadikan dia. Maka yang menjadikan dia tu mari dalam Al-Quran, iaitulah Allah SWT. Ia menjadikan langit dan bumi ini. Dialah yang menjadikan langit dan bumi ini. Siapa Allah SWT? Walladhi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Mana boleh langit dengan bumi ada sendiri? Mesti ada tukang buat dia. Yang buat dia ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah SWT tu ada Allah Ta'ala ni kan mestinya kita boleh tengok. Ni elektrik ni elektrik ada ni, boleh kita tengok elektrik kita tak tahu elektrik. Dalil kata elektrik ada, nyampu menyala, kipas memusim. Tanda ataupun dalil kata ada elektrik. Jadi kita percaya atas mana kata elektrik ada tu, lampu duk menyala tu, kipas duk musing tu, mikrofon duk bunyi ni, tu menjadi dalil atau menjadi tanda kata ada elektrik ni. Kewujudan matahari, kewujudan elektrik, kewujudan ni tidak sebenarnya memberikan satu kesan yang mendalam kepada kita. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesan kepada kita, kepada jiwa kita, kepada kehidupan kita. Maka sebab itulah maknanya Allah SWT itu zat dia ada. Ada Allah SWT wujud. Kita kalau mengaji dalam nurah disebut dalam kitab 420 ni, wujud kemudiannya tidak. Ada Allah, ada yang tak ada mula.
Wal awwal, dialah yang awal. Ada Allah dengan tidak ada permulaan, ada kita ada mula, kan? Ibrazul mungkin minal adam ilal wujud. Allah Ta'ala buat daripada tidak ada, buat kepada ada. Kita ni mula dengan tak ada, Tuhan buat bagi ada kita. Alam ni pun maknanya tak ada, Allah Ta'ala buat bagi ada kita. Langit bumi ni tak ada, Allah Ta'ala buat bagi ada. Kursi tak ada dulu, Allah Ta'ala buat bagi ada. Arash tak ada, Allah Ta'ala buat bagi ada. Maka yang tak ada kemudian ada itu baru hukum dia. Allah SWT tak ada permulaan, tak ada permulaan, tak ada kesudahan dia, habis tempoh dia, tak ada expired dia. Kita ada expired, ada kesudahan kita, ada kemusnahan bagi kita. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang mukhalafah lil hawadis, bersalahan dengan segala yang baru, tak sama dengan yang baru. Ada kita, ada persamaan. Ada persamaan dari sudut mana? Iaitulah ada persamaan dari sudut kita manusia, dia pun manusia juga. Ada persamaan dari sudut makhluk, kita pun makhluk Tuhan, dia pun makhluk Tuhan juga. Kalau dengan binatang kita ada persamaan, binatang makhluk Tuhan, kita pun makhluk Tuhan juga. Langit bumi pun makhluk Tuhan juga. Kita ada mana ada kita ni sama jenis. Kita dengan batu ada persamaan juga. Kita ni, tubuh badan kita ni jirim, batu pun jirim. Ada persamaan dari sudut jenis. Dia pun jirim, zat dia tu pun jirim, zat kita pun jirim. Zat Allah Ta'ala bukan jirim. Kau pening lah ni. Jirim tu dia, jirim ni benda baru. Zat baru tu jirim. Jirim ni maqama binafsihi, barang yang berdiri dengan sendiri. Yang katakan zat, ta'rif umum ni Allah Ta'ala boleh katakan maqama binafsihi, zat dia itu diri dengan sendiri. Sifat adalah maqama bighairihi, barang yang diri dengan selain daripadanya. Kita pegang, kita kata kayu, ni kayu kena kepada zat. Kemudian kayu ni bersifat, sifat apa? Panjang, pendek, nipis, tebal, ada warna coklat, nampak tak? Keras. Tu sifat bagi kayu. Panjang bagi kayu, ataupun lebih tepatnya kita kata jirim. Ini kena kepada jirim. Zat ni jirim. Panjang ni kena kepada arab. Sifat bagi sifat yang baru bagi jirim. Dia panggil a'rad, lebih tepat. Panjang, pendek, bulat, segi. Ada yang sifat yang wujudi, kita tengok coklat. Sifat yang kita tengok dengan panca indera kita yang 5 ni, kita dapat tengok ni warna coklat. Kita dapat ini sejuk, ini panas, nampak tak? Tapi panjang dengan kita faham, oh macam ni tengok di jirim ni, oh macam ni panggil panjang, macam ni panggil kepek. Mana kepek? Ada kepek tak? Mana kepek? Mana? Bucu ada bucu. Ni bukan ada bucu, yang ada ni jirim. Yang ada ni jirim. Mana bucu mana? Mana segi mana? Segi tak ada. Mana ada segi? Yang ni kena kepada jirim. Tengok, oh macam ni panggil segi. Nama sesuatu yang dilihat pada jirim panggil, oh ni panggil bucu. Dia panggil sifat baru bagi jirim. Allah Ta'ala maha suci daripada dengan jirim. Kerana Allah Ta'ala sebut laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tu tak sama dengan segala yang baru. Zat dia tak sama, sifat dia maha suci. Allah Ta'ala bersamaan dengan yang baru. Mukhalafah, kesalahan. Tukang buat kerusi sama dengan kerusi. Nampaklah, tukang buat rumah sama dengan rumah. Paklah tukang buat rumah takkan sama macam rumah. Tak sama hak baru pun. Tukang masak nasi takkan sama dengan nasi.
Tukang buat alam takkan sama macam alam. Tidak ada satu juzuk pun yang menyamai Allah SWT. Tak ada. Sebab tu kita duk bayang ke apa ke, macam mana Allah Ta'ala maha suci daripada segala. Mari segala tawahum yang dilempar oleh syaitan dalam pemikiran kita, kita kena nafikan dia, kena sucikan dia. Subhanallah. Tu maksud mana subhanallah ni, maha suci Allah SWT daripada segala sifat-sifat yang tak patut dan tak layak dengan Allah SWT. Sifat yang tak patut ni apa? Sifat baru yang tak layak bagi Allah SWT. Ya. Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadi dengan segala yang baru. Bila kita sebut dengan segala yang baru ni, yang pertama makhluk ke, hadis ke, mungkin ke, kainat ke, yang disebut dalam kitab tauhid ni, dia masuk dalam kumpulan alam. Ataupun dipanggil zat dia jirim ataupun jauhar, yang dia hukum dia mengambil lapang. Tiap-tiap maknanya jirim, jauhar, dia wajib mengambil lapang ataupun mengambil tempat qadar zat dia. Allah SWT wujudun bila makan. Allah Ta'ala wujud dengan tidak ada tempat. Allah Ta'ala tak mengambil tempat. Tempat tu hukum makhluk. Makhluk mengambil lapang, makhluk mengambil tempat, Allah tak ambil tempat. Apa nama? Allah Ta'ala duduk atas arash. Macam mana? Arash tu bukan tempat. Sebab tu guru tak mau terjemuh makna begitu. Bersemayam atas arash, wallahu a'lam lah. Ini salah punya pegangan. Ya. Bersemayam atas arah yang layak dengan kebesaran Allah SWT, yang laisa kamitslihi syai', wallahu a'lam. Itu salah. Yang mengaku kata salah ni duduk macam duduk atas pelamin. Hak tu yang Tok Guru marah. Hak tu yang ulama marah. Sebab apa? Sebab membuat perbandingan. Sebab perbandingan tu lah tak layak bagi Allah. Sebab itu adalah makhluk, itulah kelakuan baru. Sebab tu tak mau sebut salah. Khalaf dengan salah ni berbeza pada ayat mutasyabihat. Ulama salaf kata makna Allah SWT itu duduk di atas arah yang layak dengan kebesaran Allah, yang tak sama dengan duduk dengan segala kelakuan yang baru, wallahu alam. Sebab Allah Ta'ala sebut itu sudah tak mau dah. Tak mau lebih-lebih dah. Ada orang masuk dalam majlis Imam Malik. Ditanya Imam Malik berkenaan dengan istawa 'alal 'arsy. Imam Malik tunduk lama di panggung. Dia kata istawa 'alal 'arsy ma'lumun 'indal Arab. Maknanya istawa 'alal 'arsy ni duduk tak, maksud kata istawa 'alal 'arsy ni maklum di sisi orang Arab. Wal kaifiyatu majhulun. Kaifiat dia majhul, tak tahu, kita tak tahu nak abang macam mana. Waktu Tuhan tak sebut, majhul. Wa su'alu anha bid'atun, bertanya tentangnya bid'ah. Ni diurai lebih itu yang bahaya. Sebab dia heret kepada kepahaman makhluk. Itu yang bahaya. Tapi ulama salaf dia kata tafsir dengan makna yang menyelamatkan daripada tashbih, memberi orang kata apa, tashbih manusia dengan makhluk, nak menghilangkan kesamaran. Daripada istawa dengan makna istawla. Istawla makna memerintah, hilang kesamaran. Memang arah tu Tuhan buat, maka Tuhan perintah. Tuhan tak ambil faedah kepada apa yang dia buat. Jadi nak hilangkan maknanya segala iskal, segala kesamaran ini, iaitulah dengan takwil kepada, iaitulah makna yang munasabah. Sebab hukum jirim. Jadi jisim ni sesuatu yang dapat dibahagikan. Macam kita tubuh badan kita. Ya. Orang tua dulu kata tanah, air, angin, api. Anasir ni berimpun kepada kita
Maka kita ni adalah seorang ni adalah berkampuh, bersusun, isi kulit, bulu, daging, tulang, darah, air, angin, semua duduk dalam tubuh kita. Jadi bersusun tu dinamakan jauhar. Kita ni panggil, tubuh badan kita ni panggil jauhar. Jirim pun boleh panggil. Sebab kita mengambil lapang dari duduk ni, semua ada tempat. Surau ni pun ada tempat, kapet ni pun ada tempat, alang ni pun ada tempat, semua ada tempat. Tak ada satu tempat. Di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di luar, di dalam. 8. Tak lari daripada tempat. Ada jisim yang kasif, ada jisim yang latif. Jisim yang kasif ni, yang kasar, seperti manusia. Kita ada muka, kita tangan, mata, telinga, jari, tumit, kaki, pokok, batu, kayu, semua tu adalah yang maksudnya. Ini saya sebut ni apa, zat yang baru. Yang latif pula seperti mana roh, cerah, gelap, cahaya, malaikat, jin, itu dia panggil jisim yang latif, yang halus, yang seni. Dia ada lah, dia jirim. Angin ada, angin, nampak macam tak ada apa. Nampak? Kita sangka macam tak ada apa. Cuba kita ambil kayu, hayun. Kita hayun laju-laju, bunyi wiu lah. Sebab apa? Sebab dia merempuh. Jirim merempuh. Jirim dia nak lalu, dia kena kuat. Waktu mana dia merempuh, itulah bunyi wiu. Dia nak berkesak, memberi ruang kepada yang kuat lagi. Kita nak, orang kata apa, cocok kayu di tanah. Dia jadi lubang. Dia kena bergenjak. Kayu tu kena kuat lagi. Nampak tak? Kita katuk ayak. Pasal apa dia merecik? Pasal bila kayu masuk nak ambil lapang dia tu, ayak kena berkesak. Tiap-tiap malam yang baru mesti mengambil ruang, mesti mengambil lapang. Ya, Allah SWT tak. Allah Ta'ala tak mengambil lapang, tak mengambil tempat. Tempat tu semua kelakuan makhluk. Semua kelakuan makhluk. Ya. Kemudiannya ada maknanya Arab. Arab ni sifat bagi benda. Macam saya sebut tadi. Bengkok, kepek, luas, nipis, tebal. Yang tu yang amrun i'tibari, ataupun benda yang berkira-kira. Pada tengok benda tu kita kata macam ni panggil kepek, macam ni 4 segi, macam ni panjang, macam ni pendek, macam ni bucu, macam ni tajam, macam ni nipis, macam ni tebal. Tua muda, Allah Ta'ala boleh panggil tua? Tak boleh, sifat jirim. Tak boleh panggil tua, tak boleh muda. Sebab tu Nabi sebut wahwal anaka makan, dia dalam ni macam tu. Kita tak apalah panggil muda. Anak, boleh panggil anak. Anak itu adalah juzuk bagi bapa. Maknanya anak dengan bapa tu sama. Isa anak Tuhan. Anak tu maknanya Tuhan dengan Isa tu sama. Tuhan ada tubuh, Isa ada tubuh, Tuhan ada tubuh. Isa tu jirim, Tuhan tu jirim. Tuhan boleh dibilang, baharu boleh dibilang. Satu boleh dibilang, makna setengah-setengah satu. 10 perhimpunan di antara 10 iaitu 5. Boleh dibilang. Dahulu daripada 5, 4 boleh dibilang. Allah Ta'ala boleh dibilang, tak boleh dibilang. Allah Ta'ala tak lalu atas dia masa. Tak betul, tak boleh panggil tua ke muda. Kita boleh panggil tua ke muda. Tua ke muda dia, boleh lah panggil. Dia manusia, dia makhluk, boleh panggil tua ke muda. Kemudian aina ni sifat bagi makhluk. Di mana? Di langit, di bumi, 6 arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Kaifa, saiz, besar, kecil, tinggi, perbuatan, bersemayam, turun, naik, datang, gerak, warna putih, warna hitam, warna kuning.
Muda, tua, sejuk, panas, masak, masin, semua tu makhluk punya. Gula manis, gula kena kepada zat dia, manis kena kepada sifat gula. Tapi sifat gula tu yang wujudi. Apa? Sebab kita boleh rasa. Masin sifat yang wujudi. Cerah, putih, hitam, wujudi, boleh tengok dengan mata. Boleh raba, panas, sejuk, wujudi, sebab boleh rasa dengan perasa kita. Kepek, bengkok, amrun intibari. Bukan ada kepek bengkok ni. Pintu ada pintu. Pintu ada pintu. Tak ada tu daun pintu. Tu bingkai pintu. Mana pintu? Mana pintu ada? Tu amrun intibari, benda yang kira-kira bila dilihat kepada itu panggil, oh macam ni pintu. Oh ni panggil tingkap. Ada lubang. Kita korek tanah ke korek lubang? Jawab tak? Korek tanah ke korek lubang? Bomak. Korek tanah ke korek lubang? Korek tanah. Tanah tu jirim kita korek. Jadi lubang. Lubang tu amrun itibari. Macam tu panggil lubang. Macam ni panggil bengkok. Bengkok tengok di mana? Panjang 2 inci. 2 inci tu panjang apa? Panjang paku. Paku tu jirim. Pergi beli tak 2 inci 3 kilo? Siapa nak jual 2 inci 3 kilo? Apa dia 2 inci tu? Paku 2 inci. Paku tu jirim. Nampak tak? Beli sejuk. Tolong beli sejuk tak? Apa sejuk? Ayak sejuk. Ayak tu jirim. Sejuk. Tolong beli putih tak? Putih apa? Putih retas ke? Putih kapas ke? Nampak tak? Putih apa? Putih kulit. Kulit tu jirim. Putih kepiah. Kepiah tu jirim. Putih itu apa nama? Sifat bagi kepiah. Kepek. Ni amrun itibari. Panjang amrun itibari. Lincin amrun itibari. Nampak tak? Nipih amrun itibari. Oh macam ni panggil nipih. Nampak tak? Yang tu. Beza apa dia amrun itibari? Benda yang reti. Tengok tu kita reti. Tengok didapati dengan tengok dengan mata kepala kita. Warna hitam warna tu panggil sifat yang wujudi. Rasa masam masin wujudi. Sifat baru tapi wujudi. Nampak tak? Boleh faham tak ni? Saya dah bawa ni. Nak bagi faham tu tang baru tu. Allah Ta'ala tu zat dia mukhalafah lil hawadin. Sebab dia bawa dalam bentuk macam ni. Dia tak, tapi kita nak bagi faham ni kita kena urai bagi lebih sikit. Kalau urai cara sebentar lalu ni nampak begitu saja, nak bagi kepahaman. Allah Ta'ala ni bersalahan dengan segala yang baru, sama ada sama ada zat yang baru ataupun sifat yang baru. Tak sama dengan sifat Allah. Tak sama dengan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala murka dengan kita murka sama? Mana sama? Murka Allah Ta'ala, murka kita kan? Sifat pemurah kita dengan pemurah Allah Ta'ala, nama ya sifat tu sama. Pemurah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi belakang kat musuh dia, dekat yang tak taat kat dia, kat yang derhaka kat dia pun dia bagi rezeki. Kita ni, anak kita yang tak mau dengar cakap kita pun kita kapilah, aku tak bagi duit kan, tak mau dengar cakap. Anak kita bukan orang lain. Allah Ta'ala ni yang tak tembah dia, yang derhaka kepada dia, yang melawan dia, semua dia bagi rezeki. Pemurah Allah Ta'ala. Mata, masa, dahulu, sekarang, akan datang, semua tak lalu atas Allah Ta'ala. Semua tu adalah lalu kepada yang baru ya. Kemudian kam, juzuk lapisan badan, terdiri daripada roh, tisu, daging, tulang. Kita mengaji apa wahdaniyah ni, mengaji kam. Kuning, kam apa pula ni? Kam muttasil, kam mufasil. Mengaji tauhid pakai dari malam ni tu. Mana kam ni bersusun, berkampuh tu susun panggil kam. Berkampuh kulit, tulang, darah, daging, roh. Duduk kat kita ni panggil seorang manusia ni kam. Berkampuh tu panggil kam. Ya.
Muttasil ni berimpun pada seorang. Daging ada pada saya, rambut bulu ada pada saya, kulit ada pada saya, darah ada pada saya, tulang ada pada saya, daging ada pada saya, roh ada pada saya. Tu panggil kam. Kam muttasil, berimpun banyak-banyak juzuk pada seorang ni panggil kam muttasil. Kam munfasil, saya seorang manusia, ini seorang manusia, ni seorang manusia. Itu dia. Kita semua manusia ni panggil kam munfasil. Saya ada 2 tangan, Pak Allah ada 2 tangan. Saya ada kepala, Pak Allah pun ada kepala juga. Kam munfasil dia panggil. Ya. Allah Ta'ala tak ada. Allah Ta'ala Allah saja. Lain pada Allah tak ada. Sebanding dengan Allah. Allah ada sifat dengan sifat uluhiyah. Yang lain pada Allah ada sifat uluhiyah tak ada. Kita ni ada persamaan. Allah tak ada persamaan. Mungkin kita apa dia persamaan kita dengan batu. Batu pun jirin, kita pun jirin, sama di sudut tu. Nampak tak? Baik, Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tak ada sesuatu pun yang bersamaan. Sama ada zat dia maupun sifat dia tak sama dengan segala yang baru. Kita duk jumpa, kita duk dengar, kita duk belik, kita duk rasa, semua adalah yang baru ni. Kita jumpa ni. Maka Allah Ta'ala Maha Suci persamaan dengan segala yang baru. Baik, kemudiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pula bila sebut Allah SWT bersifat dengan sifat qidam baqa mukhalafat lil hawadith qiyamuhu bi nafsi. Allah Ta'ala maknanya qiyamuhu bi nafsihi. Bila sebut zat ni, zat Allah tidak ada permulaan, zat Allah tidak ada kesudahan, zat Allah tidak ada persamaan dengan segala yang baru. Kemudiannya apa nama ni, Allah Ta'ala zat Allah yang berdiri dengan sendiri. Maksud dia Allah tu zat, dia tak berhajat pada zat. Yang berhajat pada zat sifat. Apa tak? Yang kedua, Allah Ta'ala tu fa'il. Allah Ta'ala pencipta. Lain pada Allah Ta'ala semuanya dicipta. Allah Ta'ala tak berhajat kepada pencipta. Kita berhajat kepada pencipta. Kita berhajat kepada Allah. Seluruh mana alam ni berhajat kepada Allah SWT. Kemudiannya ada Allah, ada yang wahdaniyah, tunggal saja. Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Maknanya zat Allah SWT ni tidak ada yang menduai. Maknanya Allah Ta'ala tu tidak bersusun daripada ni jadi satu. Sebut-sebut ahad ni maknanya maha suci daripada zatnya bersamaan dengan zat yang baru. Yang keduanya iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tidak ada menduai pada zatnya. Tidak ada zat orang lain, tidak ada Allah, ada Tuhan yang lain. Tak ada. Tapi kita nak kata Tuhan saya, Tuhan betul ya lah tu. Tuhan orang Cina buat Allah juga. Tuhan yang buat orang Melayu pun Allah. Tuhan yang buat saya pun Allah. Tuhan yang buat Abdullah pun Allah. Tuhan buat langit bumi Allah tu lah. Tuhan yang buat semua ni hanya Allah SWT saja. Kita tak boleh lari. Jiwa kita kena kecap, kena kemat, kena ikat bahawa Allah saja Tuhan. Lain pada Allah bukan Tuhan. Pegang dan Tuhan kerat pun mati kita. Pegang dan Tuhan. Maknanya Allah saja yang asa. Allah saja yang Tuhan yang betul. Lain pada Allah bukan dia. Kita nak kata Tuhan Kristian, Tuhan ni tak boleh. Walaupun kita hormat kena hormat, tapi bukan bermakna kata kita gadai prinsip. Bukan makna gadai akidah. Akidah kita tetap pegang menentu juga. Kita tak berubah akidah kita. Tuhan dia pun Tuhan yang palsu. Tuhan dia pun bukan Tuhan yang betul. Tuhan kita ialah Allah SWT, Tuhan yang betul. Semua selain daripada kita, semua selain daripada dia, semua dia cipta belaka. Tidak ada satu pun. Dia kata Tuhan nampak buat, Tuhan nampak buat ni.
Tak boleh. Sebab tu kita tu suruh ajak Tuhan hampa, kata Allah terus. Allah terus. Allah lah yang telah menetapkan, Allah yang telah buat ni semua, Allah yang cipta. Bahasa kita. Macam kita sebut pula, maknanya Tuhan kita, Tuhan hampa. Makna kita mengangkat apa maknanya? Mengiktiraf pada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Tidak ada. Tuhan hanya Allah ya. Lain daripada Allah bukan Tuhan. Nampak? Satu-satunya zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain pada Allah bukan Tuhan. Allah SWT tu bersifat dengan istighna, terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Kerana Allah bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadi, qiyamu bi nafsi. Allah Ta'ala bersifat dengan sama', basar, kalam. Sifat istighna. Maka Allah Ta'ala lepas daripada segala perkara. Segala perkara tak lepas daripada Allah. Allah lepas daripada semua. Semua tak lepas daripada Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala tu tempat tumpuan hajat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat as-samad. As-samad. Ini sini sebenarnya tauhid samadiyah. Kalau orang yang beriman dengan qul huwallahu saja, tapi kena beriman sungguh pula. Jangan tengok tapi tak tahu tak arti apa, duk baca qul huwallahu tapi tak arti apa, tak boleh kata beriman. Beriman ni mana faham. Samadiyah, semua maknanya selain segala sifat-sifat Tuhan tu semua terimpun dalam tauhid samadiyah. Allah Ta'ala tempat tumpuan hajat. As-samad. Kepada kita nak minta kepada Allah, kita nak minta kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah Ta'ala lah yang menimbulkan segala perkara, yang buat segala perkara, yang menjadikan segala perkara. Tidak ada satu yang lain daripada Allah Ta'ala ni yang dia tak buat. Semua dia buat belaka. Ma'asi Allah, selain daripada Allah Ta'ala, semuanya Allah SWT buat belaka. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan Muhammad, Allahu ahad, Allahus samad. Allah Ta'ala tempat tumpuan hajat. Lam yalid, Tuhan tak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan, dia tak ada bapa. Jelas. Anak ni juzuk pada bapa. Bapa ni Tuhan maknanya tidak ada anak, Tuhan tak ada bapa. Ada bapa, mana bapa tu anak juzuk pada bapa. Ya. Sudah tentulah anak dengan bapa ada persamaan. Allah sama dengan Nabi Isa. Mana sama? Saya bisa tanya seorang padri muda India, Sani. Ya. Saya tak nak tanya you, kata Tuhan, konsep Tuhan dalam you punya agama. Saya tak mau pergi lain lagi, kita mau konsep Tuhan. Tuhan ada tubuh. Tak ada, dia kata. Tuhan boleh disifatkan. Tak ada. Lepas tu saya tanya tu, you kata Isa anak Tuhan? Lepas tu dia terus, okay, thank you, jumpa lagi ya. Dia tu mana Isa anak Tuhan? Aku tu mana Tuhan dengan Isa sama ada persamaan. Tuhan ada tangan, Tuhan ada apa? Mai pula golongan apa nama mutajassimah ni. Tu Tuhan sebut yadullah fawqa aydihim, wajhun. Dia kata Tuhan ada muka. Puak mujassimah ni, puak yang menjisimkan Tuhan ini, kita Tuhan ada tangan. Sama, cuma tangan Tuhan, tangan yang qadim. Tak boleh. Tak boleh. Menjuzukkan Tuhan, tak boleh. Tuhan sebut di situ, dia panggil ayat kesamaran. Wajhun dengan makna zatullah. Ulama kata. Kan? Apa ni? Yadun dengan makna qudrah. Dengan makna qudrah. Qudratullah fawqa aydihim. Kekuasaan Allah Ta'ala di atas segala kekuasaan mereka. Turun yanzilu malaikatu rabbina. Turun malaikat kami. Macam utusan Zari Paduka Baginda, takkan Zari Paduka Baginda yang mai. Utusan dia yang mai. Nampak tak?
Takkan Allah Ta'ala turun? Mana yanzilu malaikati Rabbina fi kulli lailatin. Turun maknanya malaikat-malaikat kami pada tiap-tiap malam. Ya, turun maknanya urusan Tuhan. Siapa dia buat urusan Tuhan ni? Malaikat. Sebab tu ini ayat mutasyabihat, ayat yang membawa kesamaran. Maka ulama dia ada dua ulama yang salah dan juga ulama khalaf. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kufu. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang semacam. Ahadun, walaupun pada satu mana-mana satu juzuk, mana ini tidak ada yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita faham bahawasanya zat Allah itu ada dengan dalil, dengan orang kata apa, dalil segala alam yang baharu ni. Tetapi zat Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baharu, dengan alam ini. Sifat Allah Ta'ala juga tidak sama dengan segala yang baharu ni. Ada Allah Ta'ala tidak ada permulaan, ada Allah dengan tidak ada kesudahan, ada Allah dengan tidak ada persamaan, ada Allah SWT ini, Allah sebagai pencipta yang mencipta selain daripadanya, ada Allah Ta'ala tunggal, wahdaniyah, besar, iaitulah maha suci daripada berkampuh berapa juzuk menjadikan satu, maha suci daripada perkara tersebut. Maha suci ada makna Tuhan-Tuhan lain semacam dengan Allah SWT, maha suci, tidak ada langsung. Itu dia pegangan kita, iaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahun wahid. Wa mula Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Nampak tak? Jadi kita pegang kemah-kemah, iaitu tentang zat Allah. Sebab tu kita tak boleh cari, kita tak boleh nak ni zat Allah SWT. Ya. Apa nama ni? Jangan kamu cari zat Allah SWT. Kamu tak boleh cari zat Allah Ta'ala. Zat Allah SWT kamu kena cari perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan dia kita boleh tengok, tetapi zat Allah Ta'ala tak boleh. Al-idraku al-ajzu anil idrak, kata apa nama Sayyidina Abu Bakar. Lemah untuk mencari hakikat zat Allah Ta'ala, itulah nak mengenal. Lagi bila jumpa tu semua baru kan dia. Lemah. Daripada kita nak mana hakikat zat Allah SWT maha suci. Kita zat kita ni ada kita ni. Cuba kita tengok hakikat kita ni ada. Tu ya kita ada wujud. Tengok. Pak Allah ada. Rambut tu siapa yang punya? Pak Allah punya kan Tuhan punya. Sebiji diri Pak Allah tu Tuhan yang punya, Tuhan yang buat. Bulu hidung duduk kat dia pun Tuhan yang buat. Batang hidung dia pun Tuhan yang buat. Biji mata dia pun Tuhan yang buat. Janggut dia, berapa helai tu pun Tuhan yang buat. Kulit dia tu pun Tuhan yang buat. Ukuran badan dia pun Tuhan yang buat. Mana dia punya? Baju yang dia pakai buat daripada kapas siapa buat? Allah Ta'ala buat. Tahu tak? Makanan yang kita makan daripada beras siapa bagi keluar? Pokok padi, pokok. Mana ada dakwah tengok kita punya? Bolehlah kita ni mengaku kata kita punya. Mana? Cuba bayang. Nafas kita boleh nafas ni siapa punya? Udara ni Allah punya. Bumi yang kita duduk ni siapa punya? Tanah saya ni. Iyalah tanahan, tapi siapa punya? Allah Ta'ala punya. Kita ni semua tak ada sesuatu pun yang kita punya, Allah Ta'ala yang punya. Carilah hakikat dari diri kita kalau ada. Tak ada. Allah Ta'ala ada hakikat dia, tapi wallahu a'lam, majhul, kita tak tahu. Kita beriman setelah mana Allah Ta'ala kata dia ada, dan juga dia yang menjadi semua ni. Tetapi hakikat dia kita wallahu a'lam, kita tak tahu. Tak boleh mencari hakikat Allah SWT. Dia sendiri yang tahu tentang hakikat dia. Kita tak tahu. Kita semua ni ada, kita ni ada yang majazi, yang dipinjamkan semua ni. Kita boleh duk ada semua ni majaz ya.
tangan Tuhan punya, rambut kita Tuhan punya, mata kita Tuhan punya. Ada tak kita punya? Betul lah kita punya, tapi mana dia? Kita duduk makan, Tuhan punya. Rezeki Tuhan bagi. Kita duduk nyawa udara ni, Tuhan punya. Kita duduk pijak bumi ni, Tuhan punya. Ada menumbuhkan rumput yang kita pijak tu, Tuhan punya. Kereta kita buat daripada besi daripada biji besi bagi jadi Allah. Minyak kereta kita, petroleum siapa yang begitu bagi jadi? Allah. Mana dia? Manusia ni hanyalah orang kata tukang cantum ya. Dulu kan masa era dulu awal-awal sains dulu, ahli saintis daripada Rusia mai dulu untuk guru cerita berlaku perdebatan di Tanjung Karang. Dulu musim kemarau tu di Bendang tu depa buat pentas tu. Wala-wala giliran ahli sains cakap daripada Rusia, sains boleh buat gini, buat PI, buat ni, buat mesin basuh, buat TV, buat radio. Habis macam-macam cerita buat teknologi ni. Atau gila tu guru tu kata, "Wei lisan. Hang buat sebiji beras, hang buat sebiji pasir." Kalau boleh. Kebir-kebir nak buat apa? Dia hanyalah mencantumkan bahan mentah yang dijadikan oleh Allah Taala. Bahan mentah tu dia mana boleh buat? Sebiji gandum, sebiji beras, sebiji pasir tak boleh. Kita ni ambil semua bahan yang dijadikan oleh Allah Taala, kita buat, kita cantum. Tu pun dengan pengetahuan diberikan oleh Allah Taala. Nampak tak? Orang nak buat kapal terbang helikopter kena tengok patung dulu. Oh macam ni buat mereka buat helikopter. Baita ikan ruan nak tengok muka macam tu, nampak bah ni macam ni, apa nama kapal terbang bentuk-bentuk dia. Jaguar lah, kereta kancil lah, nampak muka kancil tu, dia tengok muka kancil lah nak buat bentuk kereta. Nampak rusak, ambil bentuk rusak kan. Tepuk tu ambil pada mana? Ambil pada bahan ataupun tiru kepada apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Kan manusia ni tak ada apa. Itulah sebab itulah wujudullah, wujud yang hakiki, wujud yang sungguh. Wujud kita ni adalah wujud yang majaz, wujud yang dipinjamkan. Wujud kita ni tidak ada hakikat. Kita ni hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita berarti itu kita nak baca sikit kitab Hidayatus Subyan. Hidayatus Subyan ni saya akan terus masuk dalam bab solat. Saya akan tinggal bab akidah ni, bab akidah kita baca ni, nanti dah habis tu baru kita masuk. Baru kita nak masuk sikit bab solat. Supaya maknanya kita boleh lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin amara. Kitabus Shalah. Ini satu kitab pada menyatakan akan hukum sembahyang. Bermula makna sembahyang pada syarak. Makna sembahyang pada lughah, pada bahasa pun ada. Makna sembahyang pada syarak pun ada makna dia. Makna sembahyang pada bahasa ialah maknanya kita ni memuji Tuhan. Makna sembahyang pada syarak ni apa dia? Iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusah. Ini takrif dia. Sebab tu kita nak berkelahi apa bab sembahyang ni, tengok takrif dulu. Yang katakan sembahyang ni beberapa perkataan. Ada bacaan kita kan. Kataan kita Allahu Akbar, bacaan Fatihah. Bacaan kita lu baca dalam sembahyang, beberapa perkataan. Kemudian dia beberapa perbuatan. Berdiri betul, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, bagi salam. Bagi salam tu aqwal. Beberapa perbuatan. Yang dimula akan perkataan dan perbuatan tadi dengan takbiratul ihram. Mula dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni bukan angkat tangan.
Orang kita nak kata kat tangan, bukan kat tangan. Takbiratul ihram ni itulah kita menyebut Allahu Akbar. Perkataan kita menyebut Allahu Akbar, itulah dia takbiratul ihram. Mula daripada takbiratul ihram, mayang mula dari situ. Habis kita nak usolli, kita nak menyanyi ke sebelum nak sembahyang, tak sembahyang lagi panggil tu. Allahu Akbar tu mula sembahyang. Kemudian wa muhtatamatun bitaslim, dan disudahi akan dia akan sembahyang, akan perbuatan dan juga perkataan tadi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama, salam kedua sunat. Assalamualaikum itulah salam, bukan kali kepala tu. Dia ingat kali kepala, bunyi pun tak. Pergi sembahyang ni dia ingat takbir tu angkat tangan. Macam-macam takbir, sampai kuat muka orang pada. Takbir tu ialah perkataan Allahu Akbar, takbir tu ialah salam tu ialah perkataan juga. Assalamualaikum warahmatullahi, kena bagi dengar kat telinga sendiri. Takbiratul ihram tu kena bagi dengar kat telinga sendiri, kerana dia apa dia, rukun qauli, kena bagi dengar kat telinga kita sendiri. Ni sampai dia ingat kali kepala tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu dia waktu dah mula dia daripada takbiratul ihram, kita bagi salam, itulah dia panggil sembahyang. Waktu tu tak boleh buat, tak boleh berkata-kata dengan perkataan yang kena kata dengan kena baca, kena baca dengan bacaan yang tertentu. Ya. Kemudiannya kena buat dengan perbuatan yang tertentu, tak boleh duk merepek bukan-bukan ni. Tengah duk sembahyang pergi lompat, tak boleh, bukan perbuatan sembahyang. Tengah duduk sembahyang dia kat handphone, untuk Arab kan kira. Halo, ana solat. Dia boleh angkat telefon tu. Lepas tu dia ajak kita. Dia ni masuk masjid ni. Dia banyak tombok bagi lah. Hang siapa dia? Main ni pakai not pendek. Main ni berajak kita. Dia ingat kita orang Melayu minta roti apa, dia petar perut macam mana. Main bayang dia kat telefon. Halo, solat. Nak buat. Kita pun jangan nak buat yang tu. Lepas dah sembahyang tak apalah. Disudahi akan dia dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu. Ada syarat-syarat dia. Ada syarat waktu sembahyang, ada syarat perlu didapati sebelum dia sembahyang. Ada nama syarat-syarat tu yang didapati. Kita tengok sikit lagi. Baik. Bermula syarat yang wajib pada sembahyang. Ada 5 perkara. Makna syarat yang wajib ni kalau kita tak buat, berdosa. Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala bila kita buat, dan dia jadi siksa kalau kita tinggal. Ni wajib syarat. Wajib syarat ni maknanya wajib pada syarat di sini. Maknanya ada 5 perkara. Yang pertamanya Islam. Kalau orang tu tak Islam, tak boleh suruh dia sembahyang, suruh dia masuk Islam dulu. Orang bukan Islam, tuntutan dia ialah mengucap kalimah syahadah dulu. Sebab tu kita jangan duk ajak dia sembahyang, bagi tengok tak apa. Ajak dia mengucap dulu. Tuntutan yang pertama. Yang keduanya akil. Orang yang maknanya akil, berakal. Dia orang gila. Pukul dia hantar sembahyang, rotan dia gila. Biar dulu ada beli pula tu nama Mahir Zabul. Mahir Zabul bodoh. Dia pi jalan daripada Sungai Usa, kampung Sungai Usa tu sampai dekat apa nama kampung Jalan Baru dekat Kuala tu. Cina buat sembahyang, ada babi seekor. Babi tu merelik dia pula. Mahir Zabul ni pi tengok babi apa panggang ni, ngap. Balik Pak Melaka dia tangkap dia, bancuh yang selut, bubuh minum. Dia bukan, dia berakal, dia orang tak siaman. Biar dia makan babi pun tak gaduh. Dia bagi bancuh yang tanah merah bagi hamba Allah tu makan.
La ilaha illallah. Mak yang kita mak sabun ni, sabun cak kapak di pergi kedai tu, dia ambil ngap makan tak jadi apa. Allah tak tahu, Allah yarham, Allah yarham dah. Masa tu kira tua lah tak ni. Nama mak sabun di jalan atau kita tengok jumpa dia faham. Ini. Makan sabun ni, sabun dulu sabun cak kapak tu, ngap dia makan tak jadi apa. Dia lekat mak sabun. Dia pergi makan babi tu dia pun dapat semayang tu mereli dia sekok dia pipi tengok tak ngap makan balik pak belakang dia tangkap dia samak dia bagi mandi yang selut, bagi minum yang selut. Boleh kata dia bukan orang yang berakal, tak siuman, biar pergi ke dia. Dia tak dosa, kita tak boleh. Budak-budak apa nama orang yang tak ni, dia tak suruh semayang. Dia pergi katok dia semayang tak boleh. Tak orang gila ni. Orang gila ada satu orang gila. Oi, hang tak semayang? Tu yang wajib semayang, aku tak wajib semayang. Dia kata aku gila. Dia tahu tak dia gila. Boleh. Yang ketiganya baligh. Baligh ni cukup umur. Boleh. Cumanya Nabi kata muru auladakum bis-salah. Ajaklah anak, suruhlah anak kamu dengan menunaikan sembahyang. Tu wajib kita mak bapak. Tak wajib kita budak-budak tu lagi. Dia tak akil, dia tak baligh lagi, tak wajib kita dia. Imam Syafi'i. Kan? Imam Syafi'i kan Imam Nawawi ingat. Kisah. Dia ada bagi kuliah lepas tu dalam bulan Ramadan, lepas tu dia buat bekal. Dia pulun. Ni kecil dah alim dah. Dia kata ni Tok Guru je buat ni, tak puasa bulan Ramadan. Dia kata aku tak balik ni. Balik. Ni mak dah buat apa, duk kacau cik ni tak balik lagi. Anak-anak yang cerdik tu kata tak balik pun aku kena suruh belajar. Balik. Ni dah balik, dah tak sembahyang lagi. Tua bangka dah ada cucu pun balik dah tak sembahyang lagi. Cuba kita tengok waktu nak pergi Jumaat. Kadang-kadang kita lewat pergi Jumaat. Kok jalan tu kata buat tak kisah duk lalu lagi. Maknanya ramai orang tak sembahyang. Sedangkan solat ni diterima daripada siapa? Nabi ni terima sendiri daripada Allah Ta'ala. Ni nak masuk dah Mi'raj, kita dah Jamadil akhir dah nak masuk. Rejab. Nabi Isra Mi'raj diterima semayang sendiri. Ni tak ada maknanya semayang tu penting. Sebab tu kita kena baca bab semayang ni. Walaupun kita nampak lekeh sangat, bukan lekeh ni, kadang-kadang kita ni betul lupa. Peringat balik bab semayang. Kemudian yang keempatnya suci daripada haid dan nifas. Suci haid dan nifas ni kadang-kadang ada kitab tak sebut. Tapi kalau kita tengok dalam Hasyiah Bajuri, dia sebut tentang suci daripada haid dan nifas. Jadi kitab ni istimewa tu, sebab tu saya suka baca. Kitab ni istimewa. Walaupun nampak kecil ringkas, tapi susunannya menarik. Tausin. Suci daripada haid dan juga nifas. Kita ada haid dah, apalah. Kita tak ada haid lah, kita tak ada cuti tu. Orang perempuan dia ada cuti haid dan nifas. Tapi kita wajib tahu ada haid dan nifas, kena tahu. Takut kena tipu. Awak ada angkat tengok bendera merah, tanya pasal apa? Uzur. Uzur apa sampai sebulan ni? Sebulan. Kita kena tipu pasal apa? Pasal kita tak tahu. Kita jadi ketua keluarga kena tahu haid nifas ni, kena tahu supaya maknanya bila anak-anak kita kalau tak semayang kata apa, kita kena tanya, awak hang ni tak semayang. Cik ni cuti uzur. Hang uzur sampai sebulan ni. Orang uzur paling-paling banyak 15 hari, 15 malam. Hang sampai sebulan dah. Cik dah turun darah lagi. Kena bawa jumpa doktor. Darah apa tu yang turun selepas daripada sebanyak-banyak haid ni. Kena cek secara sakit ke, ada masalah apa ke. Kita tidak, kita pun cuti tu tak apa cuti. Cara cuti pun tak tahu. Waktu sekolah dia babak cuti sekolah. Ni orang pergi rata ceruk lah duduk pergi sekolah ni, hang kata tak sekolah. Itu juga maknanya dia kata cuti sembahyang. Nifas, beranak, keluar anak, lepas keluar anak barulah keluar darah. Tu darah nifas.
Sebanyak-banyak dia, sekurang-kurang dia keluar habis darah. Sebanyak-banyak dia 60 hari dan 6 malam nifas. Ya. Awak ni berbulan-bulan dah nifas. Orang kita 40 hari kan, 40 hari pantang. Bukan nak nanti 40 hari kadang-kadang ni beranak keluar budak, keluar darah habis dah. Kering dah. Kalau tak ada dah, kena mandi, kena sembahyang apa tu. Atau bila kita tak belajar, kita tak tahu, kita tak sembahyang. Darah tu darah istihadah ke, darah nifas ke, darah haid ke, kita tak tahu lah. Sebab tu kita kena belajar apa dia darah-darah tu. Maknanya untuk mengetahui tentang haid dan juga nifas. Mana orang yang jika haid dan nifas haram dia sembahyang, tak disembahyang. Di sisi mazhab Syafi'i, walaupun nak berjima', nak bersetubuh, kena mandi dulu. Walaupun dah kering dah, putih dah. Dah kena pastikan pula, maknanya betul-betul berhenti ni apa, kena celup kapas. Tengok darah, kadang-kadang darah warna emas pun ada, warna coklat pun ada, darah warna hitam pun ada. Bila kapas tu tak ada apa-apa warna, maknanya suci lah tu. Orang ni kira mainnya. Tak tahu darah tak suci. Mandilah keadaan darah dah ada lagi. Masih tak putus lagi. Sembahyang dosa. Jima'. Itulah yang menjadi anak cacat. Disebut dalam kitab kenapa makna jadi anak cacat, kerana tak mengambil hal tentang ni, tentang kesucian. Bercampur air mani dengan darah yang ni menyebabkan jadi anak cacat. Itu di antaranya. Lagi satu, yang kedua, bergaul pada ketika mana bulan-bulan yang sebut, tengok dalam kitab hukum jima' dan sebagainya, ada ketika-ketikanya awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Tapi yang paling ketara ialah kalau jadi ketika mana jima' itu dalam keadaan tidak suci, boleh jadi anak cacat. Bukan semestinya itu ketentuan Allah Ta'ala, ialah kan, tapi di antaranya. Sebab tu kita kena tahu. Jadi orang yang haid dan nifas, maka tak wajib sembahyang. Kalau dia suci daripada haid nifas, wajib sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, berdosa. Kelimanya masuk waktu baru wajib. Lain isyak masuk lagi, masuk. Wajib atas kita tak? Wajib. Subuh masuk, wajib atas kita tak? Tak wajib. Pasal apa? Pasal tak masuk waktu lagi. Sebab dah ni masuk isyak wajib atas kita tak? Wajib kan? Dah masuk. Tapi kalau sekiranya maknanya katalah waktu maghrib tadi, isyak tak masuk lagi, wajib dah isyak kita? Tak wajib. Bila masuk isyak, maka wajib atas kita kena sembahyang. Sebab tu orang kita balik ke tengah malam, kadang-kadang letih, sedap pukul 4 pagi. Tak apa lah, nanti isyak dulu lah. Nanti isyak dulu, sudah sedap pukul 10 pagi. 10 pagi tak sedap, tak berdosa, wajib qada, mangkit sembahyang. Tapi kalau dah apa lama, orang dah azan dah, kita bangkit, nak duduk juga, berdosa sebab dah masuk waktu lah. Itu wajib, maknanya wajib pada syarak, iaitulah kalau kita tak buat, kalau kita makna kita dapatkan 5 syarat ni, maka wajib atas kita kena menunaikan sembahyang. Kalau maknanya luput salah satu daripada syarat yang 5 ini, maka ternafilah wajib. Tak wajiblah kita sembahyang. Orang lelaki 4 ya, orang perempuan 5. Orang lelaki tak ada haid nifas. Tak tahulah kalau ada haid nifas, tak ada. Dulu di India mereka kata ada mengandung seorang laki-laki. Laki-laki kan ada India. Ataupun dia tu nak kata apa nama? Punsa muskil. Punsa wadih dah, punsa muskil. Punsa ni kadang-kadang dia berlaku perempuan, kadang-kadang dia main satu ketika hak awang dia hidup berfungsi.
Dia memang satu ketika hak mek dia fungsi. Ni kacau. Nak bagi harta pusaka pun kacau. Nak tentukan lelaki ataupun perempuan. Nak tentukan nak terana atau nak darah, nak nikah pun kacau. Usaha miskin Ustaz. Bukan senang. Dalam bab harta pusaka nak cukup susah. Dalam bab faraid ni. Nak menentukan dia benar. Punsa dengan perempuan, punsa ni dia boleh jadi imam. Sebab dia martabat dia tinggi daripada perempuan. Punsa muskil lah. Dulu di Patani ni, daripada abang lah, di Natawi tu ada, di kampung satu pulau Telaah kami tu, dia kata ada punsa muskil. Kami punsa muskil tu pun umur 11 tahun. Kita pun duduk bila Tok Guru baca dalam kitab, kami beberapa orang pakat nak pergi tengok lah macam mana dia katakan punsa muskil ni. Nak pergi tengok lah. Duduk pakat tu tak jadi mai sudah. Ada ni pun dah bukan punsa. Ataupun punsa wadih, ada dua alat kelamin, tapi alat kelamin itu berfungsi pada mana? Fungsi kat mek, hukum mek. Fungsi pada awang, hukum awang. Walaupun ada dua alat kelamin, itu wadih, bukan muskil. Punsa dimaksudkan adalah punsa muskil. 6 bulan dia jadi lelaki, 6 bulan jadi perempuan. Kau nak tengok, kalau waktu mana dia berfungsi sebagai perempuan, dia kena pakai hukum perempuan. Haid nifas atas dia, kita pakai pada waktu tu. Waktu dia lelaki-lelaki, dia kena pakai 4 syarat. Waktu dia jadi perempuan, dia kena pakai 5 syarat. Terpusat, terpusat. Yang duk ada ni pun dah tak nak dengar, nak punsa muskil di Malaysia ni. Saya pun duk dengar, duk ni juga. Kita duk tengok, teruk sangat ni nak bagi harta pusaka, teruk sangat perbahasan tentang nak kahwin ni. Punsa muskil ni. Yang duk ada tu punsa wadih. Kat pondan ni tak boleh kira. Pondan tu lelaki-lelaki. Dulu pantai bersih ni, pakai kasut kumit tinggi tu. Bila polis bakrah tu lari ni pun tinggi, kedekak haram jadah ni kan. Dia jantan, tenaga dia jantan, dia pelah lari. Nu di Siam, orang panggil pondan Siam tu. Pondan Siam ni, saya duduk di pondok. Hari tu saya tak pergi, saya lambat pergi mengaji. Depa tutup elektrik ni, ibu api tutup di madrasah tu. Jadi duduk dalam gelap lah. Gelap saya pun hari tu kebetulan saya tergelincak jatuh dalam parit tu pula parit peti. Saya nak shortcut dan nak tutup lampu, mesti shortcut lah. Selipar dia tu lincin terpeluk masuk dalam taik. Tangan tu tenggelam dekat ni. Taik 400 orang masa tu pondok 400 orang. Berak tu dia overflow masuk dalam parit. Allah masuk dalam parit taik pula. Kita menyeranggu dekat dengan apa titi tu, tarik naik pula pi, letak kita duduk lobi. Dengar au dengar apa tak kita terjun pun tinggal ketemu untuk tinggal pondan lah. Budak pondok bawa masuk pondan, dia kata ulak lady masuk dalam pondok, dia terjun pun tinggal pondan siang. Saya pergi tak tahu guru nak buka, tengok ya Allah, orang perempuan mana main pakai sebai kain apa semua macam sebiji macam nak darah tu, punya segak banyak ni. Tengok pun dah nampaknya. Pasal orang kata pondan siang, pondan tetap jantan. Depa nak buat tandas pondan dulu masa YBT dulu. YBT belum dia keluar dari DAP tu, anjur bunga dulu. Dia nak bawa usul untuk buat tandas kepada golongan ni lah, pondan lah. Tapi satu pasal pula, dia kata menjadi masalah sebab apa? Sebab dia masuk pergi ke perempuan terkejut. Perempuan rasa terganggu. Dia masuk pergi tandas lelaki-lelaki, dia rasa diganggu. Jalan penyelesaian dia buat tandas pondan. Ada petuntuk buat. Lepas benda tu dia pun terkeluar lah. Semua hak jenis dia punya pejabat dia tu, semua lembut-lembut belaka. Semua kerani dia tu semua lembut, pondan tu. YBT dia sekarang ni apa, parti apa nama, parti gerakan. Dia urusi parti gerakan Malaysia, bukan parti gerakan pula.
Parti Sosialis PSM, Parti Sosialis Malaysia. Di Pulau Pinang dia pengurusi UBT. Semua dia tu. Padahal daripada tuntut LGBT apa semua. Wah tu dia tu semua. Tuntut pondan. Bukan punsa. Hak kita orang kita tak tahu apa punsa. Punsa apa pondan? Bukan punsa. Punsa dimaksudkan ialah punsa muskil. Tu punsa tu. Punsa wadih ni pun dihukum lelaki atau perempuannya. Baik. Bermula syarat sah sembahyang itu 9 perkara. Ada 9 perkara. Sah sembahyang kita. Kalau ternapi daripada syarat-syarat ni tak sah sembahyang. Kita kena tengoklah. Kita ada sembahyang ni tapi tak tahu. Itu kena mengaji nak sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Tapi kita takkan sahabat Nabi. Sahabat Nabi tak apa, dia tengok Rasulullah. Takkan kita ra'a. Itu ulama mana takwil. Ra'a dengan mana alim tumuni. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu ketahui aku sembahyang. Kita ambil daripada tok guru kita. Tok guru kita ambil pada ulama. Ulama ambil kepada sampailah kepada sahabat. Sahabat tengok Rasulullah sembahyang. Nampak tak? Atas sembahyang mengaji disusun begini supaya maknanya kita sembahyang macam mana sembahyang yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat sah dia yang pertama Islam. Kena Islam dulu sembahyang. Yang kedua akil, sama juga berakal. Kalau tak siuman gila tak wajib. Ataupun kalau dia sembahyang juga tak sah. Tak sah sembahyang. Kalau pitam tengah sembahyang sah tak? Batal sembahyang. Hitam, mabuk. Ketiga, suci badan daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Suci badan kita daripada hadas kecil. Hadas kecil ni kita basuh anggota tertentu saja. Hadas kecil. Hadas besar kena basuh semua sekali. Besar mana kecil mana? Kadang-kadang hadas kecil, hadas besar mana basuh semua sekali anggota tubuh badan kita ni. Itu yang besar. Kalau kita ada kecil ni basuh anggota tertentu ni, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, sapu sebahagian daripada kepala, itu saja. Kalau ada kecil, basuh tempat keluar najis, basuh. Jadi kita menanggung hadas besar dan juga hadas kecil. Maka kena suci badan kita daripada hadas besar juga hadas kecil. Kalau maknanya ada hadas besar ada kecil, maka tak sah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang kentut. Buat tak tahu, tabung orang tahu ya. Kentut tu kan batal sembahyang. Mana ada kecil. Ataupun mi ni dia panjang, ada meleleh. Tarik. Tarik. Mana muntah. Batal sembahyang. Ada rambut namanya, tarik dari rambut masuk dalam ni. Tengah sembahyang tarik. Muntah. Batal sembahyang. Kita tak tahu, kita duduk ingat tak apa. Colek makan nasi berani ataupun makan nasi daging dulu kat gigi. Lepas tu sayang juga kelegok telan. Makan batal sembahyang. Walau minum ayak tak kumur tadi, minum ayak kopi all tu ya, sembahyang gelegok telan yak liok, batal sembahyang. Tengok hadas ni maknanya tengah-tengah sembahyang keluar hadas. Ada orang yang tengah mimpi keluar hadas ni, terkencing ke ataupun keluar ulat ke daripada ni, daripada dubur ataupun kubur ataupun dubur keluar cacing. Dia maknanya menafikan hadas besar ataupun menafikan hadas kecil. Kalau ada menafikan suci, maka tak sah sembahyang. Keempatnya suci badan dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaafkan akan dia. Mana dia badan kita? Ni tubuh badan kita ni. Ada darah pecat macam mana? Kalau sikit tak apa dimaafkan.
Tapi kalau kena pakai sampai lencun, tak dimaafkan dah. Darah sikit-sikit tak apa. Kan? Darah pacat tu kadang-kadang kita ni tempek sorabak. Dia tak nak buat duduk tentu ya, tak pergi mana lah. Tu tak apa, dimaafkan. Tapi kalau sampai dia kena, dia keserap di kain kita lencun, tu tak dimaafkan. Ya kan? Dia banyak. Tak dimaafkan. Darah biasanya darah lintah ni payah lah. Darah lintah ni dia banyak lah. Pacat ni dia ni juga. Lama dia beku lah. Tapi darah lintah ni dia keluar banyak. Tak boleh. Ada apa lah? Taib, najis, basuh berak anak, terlupa kita sembahyang terus ya. Ataupun maknanya kita dah kena ayat apa ke kita ni, ayat najis lah, najis yang tak dimaafkan pada badan kita ataupun baju kita. Baju kita ni kena apa yang kencing kan, kita kencing. Jadi kita pakaian kita dan juga tempat kita ni, tempat mana yang kita sentuh anggota kita dan juga baju yang kita tanggung ni sentuh dengan tik cicak ke, dengan yang tak dengan najis yang tak dimaafkan, maka begitu juga maknanya tak sah sembahyang kita. Tapi kalau tik cicak ada tentu kita sujud, baju kita tak kena, tangan kita tak kena, dahi kita tak kena, maka tak mengapa. Sembahyang yang maksud kata tempat sembahyang ni ialah yang tempat yang bersentuh oleh anggota kita dan juga pakaian yang kita tanggung ketika mana kita sembahyang. Sebab tu guru kadang-kadang ni yang ni mu pergi tengok dekat sana tik cicak tu berlambak dekat amplifier. Jadi takut kita menanggung najis ni. Dan orang yang cermatnya, lepas tu dia kira tentu, dia ambil apa-apa tak tentu, dia kira tentu ya, mai dia tentu ya. Nampak tak? Ambil cuci ya tak ada, berselepat tik cicak tu. Jadi kita menanggung najis ni. Bergerak dengan gerak kita tanggung mikrofon. Jadi macam mana? Kelimanya masuk waktu. Mayang tak masuk waktu lagi. Main pakai agak-agak tak boleh. Kita masuk waktu dulu. Kena yakin dulu. Masuk waktu. Sebab tu tengok dulu. Kadang-kadang cerita jadi di balik pulau dulu. Lama dah. Pakcik tu excited macam mana tak tahu. Dia pergi azan. Azan pula tu kena lagi setengah jam lagi nak. Bukan setengah jam, 15 minit lagi nak masuk waktu. Pakat makan lebih. Hantu korang tengoklah jam dulu makan tu ingat azan makan tu. Tak boleh dah. Tengok jam masuk waktu kada lagi. Begitu juga sembahyang tu. Ni nama Allah tu dia rajin nama tu sembahyang tu. Pagi pergi azan lah. Saya dulu takut untuk guru sama tengok tok guru garang. Mula-mula tu sebelum pondok siap tu kena pergi azan kat rumah dia. Saya tersilap. Tengok tu dulu masa tu pukul 6 masuk waktu pergi tengok rupanya pukul 5 tapi azan kat rumah dia. Buka pintu dia kata, azan apa? Azan apa? Azan subuh tak masuk lagi. Balik kita anak-anak dia duk gelak-gelak kita. Tengok tu dulu. Kita pintar sembahyang. Tak sah sembahyang, tak masuk waktu ni tak sah. Keempatnya menghadap ain kiblat. Ain kiblat ni kalau di Mekah. Di Mekah mesti kena menghadap ain kiblat. Dia kata ni kiblat ni, sini menghadap kiblat, sini menghadap kiblat, sini menghadap kiblat, kan? Dua menara tu kita tengok. Ni masuk kiblat. Masuk pada kiblat. Macam kot ni tak boleh. Kita sembahyang menghadap kot ni. Tak menghadap ain kiblat. Tapi kita di sini jauh pada Kaabah, dia mengajak jihah kiblat. Sebab itulah berlebih kurang ni kita tak apa. Zon. Kok ni sikit, kok ni sikit, kok ni sikit tak apa. Jangan pergi kok sana tak boleh lah. Kok sana tak boleh, kok sana tak boleh lah. Sikit-sikit tu tak apa. Dia kata sebab kita menghadap jihah kiblat. Kita bukan menghadap ain kiblat. Di Mekah tak boleh.
Di Mekah wajib kena menghadap kiblat. Biasa kita berada di sana. Nampak tak boleh. Yang ketujuhnya menutup aurat. Tutup aurat banyak orang pakai jin tutup aurat lah. Sujud nampak bungkuk, nampak luar bungkuk tu. Nampak tak? Orang nak pakai seluar jin, bukan tak boleh pakai seluar jin, bukan pasal seluar jin, tak tahu sembahyang tu. Pasal nampak bungkuk. Sujud tu nampak luar bungkuk, nampak luar bungkuk tutup aurat dah. Tak tutup aurat. Tu kena ni juga tu. Sembahyang macam mana? Kita pun punya nak berjemaah, ikut juga. Kawan tu duduk sembahyang, kita pun dah main lambat dan nak berjemaah. Hak orang nampak bungkuk, tapi kita ikut juga. Dia tak sah sembahyang, kita ikut apa? Tengok dulu lah, kita pun nak ikut. Nampak tak? Pakailah apa-apa, asalkan menutup aurat. Pakai seluar pendek, pakai seluar tofi tu kita nak main bola. Tak apa. Tutup warna kulit. Cumanya tu bentuk tu dia apa? Dia fitnah. Menutup badan kita tu menutup fitnah. Orang perempuan hebat tu lah dalam kitab. Yang besar-besar disebut kata tak ada aurat ni, selut betul ambil lomok bagi hilang ni. Ataupun ambil dondong kayu tutup sampai hilang. Tengok plastik bagus memang punya jernih. Pakai duduk dapur tak boleh, berarti jernih tak boleh, tak menutup aurat. Dia kena menutup warna kulit, kena tutup. Wajib kena menutup warna kulit. Sebab tu cerita sembahyang raya, sembahyang sapu selut. Selut yang bersih lah kan. Kain. Tak kira nak pakai apa pun, tapi mesti untuk aurat. Dia daripada atas, kiri, kanan, depan, belakang wajib. Daripada bawah maaf. Dan kadang orang gemuk-gemuk tu bila pakai kain dekat, sujud nampak ni. Daripada bawah tu maaf. Dimaafkan. Daripada tepi, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ni. Berlubang, kadang-kadang kain kita berlubang. Kadang-kadang kita ni tak angkat seluar, melondeh ke bawah. Pakai baju pula, baju pagoda. Sujud. Tengok daripada tu nampak pusat. Tak sah sembahyang, tak menutup aurat. Kena menutup aurat. Anak-anak pun kena jaga. Kalau dia selak, anak-anak kalau tengah sujud tu dia mengangkat kain, kita selak. Tak boleh. Kena terhenti sembahyang, tak sah. Kera kalau main selak pun tak boleh. Tak boleh. Angin tengok. Kalau tutup, dia angkat terselak, jatuh balik, tak apa. Tapi kalau berulang kali selak angkat tak boleh. Tak sah ya. Kalau berulang banyak sangat tak boleh. Budak-budak tak boleh. Dia main selak kita. Jadi tak sah yang kena berhenti. Sebab nampak aurat, tak menutup aurat. Ada budak-budak yang gejuh ni. Gejuh main lari kot tu, kawan tu sujud selak apa nama ni. Dia runtun pak dia terlondeh kain. Ikat apa kejap mana. Tapi pak dia duduk tengah bayang tu sah lari kot tu. Main runtun dia pak dia runtun pak dia. Runtun terlondeh kain. Kawan yang duduk belakang tu ni semua orang muda-muda dia tutup gelak ni. Habis tak gelak tu dah terlondeh kain. Tak sah. Dapat aurat. Angkat ke tambah nak terlondeh lagi apa aurat. Yang ke-8nya mengetahui akan kaifiat sembahyangnya. Ni yang kita tak nak buat jalan, orang tak belajar ni. Tak belajar sembahyang. Punca tak belajar sembahyang tu lah yang jadi macam-macam. Kita pergi tengok sembahyang Allah. Tengok tak ambil wuduk. Kalau tengok ambil wuduk tu pun jatuh hai. Cepuk lah. Main macam tu.
Alah, celup ikut dan ya. Dan ambil wuduk. Kalau duduk kat tempat ambil wuduk ni kita pasang. Kita tengok. Tak larat kita nak tegur. Kan? Tegur nak tengok muka kita. Tak apa nak tegur ni. Yang kesembilannya menjauhkan daripada barang yang membatalkan akan dia akan solat. Kena jaga. Lompat. Tak boleh dia lompat bergerak 3 kali semua tu. Kan? Makan, minum. Barang yang membatalkan puasa, membatalkan sembahyang. Muntah. Macam tadi saya sebut telan dia tertelan rambut. Kan? Jadi bila tak sedap sembahyang lah, rambut kecil je. Masuk main kongkong dia rasa gatal, geli apa. Sembahyang tengah sembahyang tarik tu mana muntah batal. Begitu juga maknanya keluar cacing, maka ubat cacing keluar sekerat gatal ni cacing maklum saja kan di bibir tu dia keluar pipi keluar tu pula tertarik. Tarik itu maknanya berak tengah sembahyang, maknanya ada kecil. Tak boleh. Dengan apa nama? Kena tahu sembahyang tu macam mana. Baik, kemudiannya bermula sebab hadas kecil itu 4 perkara. Sebab hadas kecil kita nak tahu nak sembahyang ni, di antara syarat yang kita kena perolehi sebelum daripada kita sembahyang ialah kita mesti suci tubuh badan kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Kita kena pastikan. Jadi kita nak tahu lah sebab-sebab hadas berlaku hadas kecil ni apa dia. Akan datang. Kita baca insya-Allah. Minggu depan atau yang nak kena ada retreat, kita cuti lagi. Minggu depan lagi lah, nanti kita keluar iklan dia tu lah. Mudah-mudahan. Ya Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك ونورنا يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العاصم الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله.